Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nizam bin Nordin. Tajuk yang saya ingin terangkan mengenai amalan khurafat dalam unsur persilatan. Terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksudkan dengan khurafat. Khurafat ini merupakan nama satu orang individu yang mana dia telah disembunyikan oleh makhluk halus, dan dalam ketika dia disembunyikan itu dia melihat perkara-perkara pelik dan perkara-perkara ghaib. Maka selepas dia diculik dan dia dikembalikan semula kepada kaumnya, maka dia menceritakan kepada kaumnya perkara apa yang terjadi pada dirinya semasa dia diculik oleh makhluk ghaib. Maka dia menceritakan perkara-perkara pelik itu, kaumnya pun merasa pelik, tidak masuk akal cerita yang dia sampaikan. Maka daripada itulah, apabila mendengar perkara-perkara pelik, maka dia dinisbahkan adalah cerita si khurafat. Maka apabila dengar perkara-perkara pelik, orang mengatakan ini khurafat. Kenapa? Ini cerita si khurafat. Dan bukan itu saja, dan saya membawa hadis Nabi SAW. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang-bincang dengan para istrinya tentang suatu perkara. Lalu salah seorang di antara mereka berkata, perkara ini seperti cerita khurafat. Baginda seraya bersabda, adakah kalian tahu apa itu khurafat? Sesungguhnya khurafat itu seorang lelaki dari Bani Uzra, yakni kabilah Yaman, yang telah disembunyikan oleh jin. Kemudian beberapa jin itu mengantarnya kembali ke alam manusia. Lalu dia menceritakan kepada manusia tentang apa yang telah dilihatnya pada mereka, yakni golongan jin daripada ajaib. Maka sebab itulah manusia bicara tentang perkara-perkara pelik sebagai cerita khurafat. Hadis ini diriwayat Imam Tirmizi dan Ahmad. Hadis ini sahih. Dan hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dalam Syama'il Muhammadiyah. Dan nama khurafat bukan, ada lagi nama-nama lain selain nama khurafat. Antaranya adwa, thiyaro, hama, fapar, nau, dan ghol. Pengenalan dari segi bahasa dan istilah. Bahasa Arab khurafat yakhrifu, karfan, kurrafatan. Bahasa Inggeris superstition atau superstition. Dalam kamus bahasa, khurafat maksud perkara karut marut. Dari segi istilah, khurafat ialah rekaan atau khayalan, ajaran-ajaran pantang larang, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan atau kepercayaan yang menyimpang daripada ajaran Islam. Ciri-ciri khurafat. Yang pertama, tidak berlandaskan kepada nas syara dari segi Al-Quran maupun Al-Hadis. Yang kedua, merupakan cerita-cerita dongeng, rekaan, khayalan atau kepercayaan kharut. Ketiga, bersumberkan kepada kepercayaan lama dan adat istiadat yang bercanggah dengan Islam. Keempat, pemujaan dan permohonan kepada suatu makhluk halus untuk tujuan yang memudaratkan dan membawa kepada penyelewengan akidah umat Islam. Yang kelima, menggunakan objek tertentu seperti kubur, pokok dan sebagainya atas tujuan tertentu. Dan yang terakhir, mempunyai unsur-unsur negatif dalam akidah dan syariat umat Islam. Sumber-sumber menolak amalan khurafat. Daripada Al-Quran, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 5 yang membawa maksud, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah dan orang-orang beriman bertawakal. Seterusnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 65 yang memberikan maksud, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara ghaib kecuali Allah, dan mereka tidak mengetahui bila mereka dibangkitkan. Dan saya bawa daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang bertaraf muttafaqun alaih, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh daripada dua orang perawi hadis yang masyhur, yang dikatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis yang
diriwayatkan daripada atau hadis perawinya yang dinisbahkan kepada dua orang ini dikatakan hadis sahih. Tetapi sekiranya kedua-dua perawi ini mengemukakan hadis yang sama dan sanad yang membawa perkara yang sama, maka hadis ini dikatakan hadis muttafaqun alaih. Dan hadis ini membawa maksud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada adwa dan tiarah. Adwa dan tiarah ini adalah seumpama dengan kurafat, tetapi namanya yang berbeza. Tiada adwa dan tiarah, tetapi af'al, perbuatan yang menggembirakan diriku. Para sahabat bertanya, apakah itu af'al, yakni perbuatan yang menggembirakan diri Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu kalimat thayyibah, yakni kata-kata yang baik. Jadi itu saja pembentangan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi nama saya Syakir Zuhairi bin Mansur. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan perbincangan kita pada kali ini mengenai ilmu-ilmu persilatan yang berunsurkan khurafat di dalam Islam. Jadi sebelum kita membicarakan mengenai perbuatan-perbuatan khurafat, adalah kita mengenal dahulu apakah sejarah-sejarah silat dan bagaimanakah silat ini boleh dibentuk ataupun dibudayakan, dan kemudian kita akan membahaskan berkenaan jenis-jenis silat yang wujud di Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai alam Melayu, dan kemudian kita akan melihat perbuatan-perbuatan unsur-unsur yang mengandungi unsur-unsur khurafat yang di dalam silat ini. Jadi baiklah, jadi sebelum itu kita akan membicarakan mengenai sejarah silat. Jadi ilmu persilatan ini telah sekian lama wujudnya. Itu telah wujud sejak daripada abad yang ke-7, dan dikatakan silat ini merupakan ilmu yang paling tertua dari segi ilmu mempertahankan diri. Ada yang mengatakan silat ini berasal daripada Indonesia, dan ada juga yang mengatakan silat ini berasal daripada Malaysia. Secara umumnya silat ini, kalau kita nak cerita tentang sejarah dia, sangat sukar, dan terdapat banyak sekali pendapat-pendapat. Ada yang mengatakan daripada Thailand, ada juga pendapat yang mengatakan daripada Indonesia, ada juga pendapat yang mengatakan daripada tanah Melayu itu sendiri. Jadi secara umumnya silat ni tidak dapat dipastikan atas sebab telah wujud begitu lamanya ilmu persilatan ini. Tapi apa yang beberapa pakar profesional, ahli-ahli silat sini mengatakan bahawa terdapat dua pengertian, iaitu yang pertama adalah dari segi silat berasal daripada Indonesia, dan kemudian pencak silat berasal daripada Malaysia. Jadi secara umumnya dapat kita simpulkan bahawa sejarah silat ini muncul di alam Melayu ataupun lebih dikenali sebagai alam Nusantara. Jadi baiklah, kita akan teruskan perbincangan kita pada kali ini dengan jenis-jenis silat yang wujud di alam Melayu. Jadi seperti kita biasa dengar, silat ini dipertandingkan di peringkat-peringkat antarabangsa dan bahkan di peringkat Malaysia itu sendiri, seperti pertandingan Sukma, Sukan Asia, Sukan Commonwealth dan lain-lain lagi. Terdapat juga kejohanan-kejohanan dunia yang dianjurkan, yang dipertandingkan khas untuk silat. Sebagai contoh, kejohanan dunia silat, kita juga patut bangga kerana kita juga mempunyai juara dunia, world champion, iaitu Al-Jufri Jamari daripada Malaysia. Jadi baiklah, jadi seperti kita ketahui, secara umumnya silat ni terdapat lebih daripada 360 jenis silat. Namun kita dapat simpulkan secara ringkasnya, di Malaysia terdapat tiga silat utama yang wujud. Yang pertama adalah silat gayung, kemudian adalah silat cekak, dan yang ketiga silat lincah. Jadi daripada ketiga silat ini datang daripada negeri-negeri yang berbeza. Kemudian daripada jenis-jenis silat ini terdapat corak-corak ataupun bunga-bunga yang tersendiri.
Dan juga kita bisa lihat silat ini dipersembahkan di acara-acara keramaian, sebagai contoh seperti di majlis perkahwinan, ataupun kalau kita dapat lihat majlis perasmian sesuatu. Jadi itu dinamakan sebagai silat pulut. Ya, itu dinamakan sebagai silat pulut yang biasa dipersembahkan kepada pengantin sebagai contohnya. Dan kedua, kita ada juga silat tempur. Silat tempur ni juga lebih dikenali sebagai silat olahraga. Jadi inilah beberapa jenis silat yang wujud ketika ini. Baiklah, kita akan teruskan pembentangan kita pada kali ini dengan topik utama, iaitu unsur-unsur khurafat yang wujud di dalam ilmu persilatan. Jadi sebelum itu, terdapat disclaimer di sini bahawa tidak semua, saya ingin cakapkan tidak semua silat yang mengamalkan ilmu khurafat ini, kerana pada zaman moden ini ternyata, dan disebabkan ilmu agama yang semakin tinggi, jadi pengamal-pengamal khurafat ni semakin lama semakin pudar ataupun semakin hilang dalam kalangan masyarakat kita. Namun ada sebahagiannya masih menjalankannya. Jadi terdapat 4 unsur utama yang kami dapat daripada kajian kes ini. Jadi yang pertama adalah, sebelum itu, kajian kes ini telah kami dapati daripada temu bual oleh beberapa pakar-pakar profesional pengamal seni mempertahankan diri. Jadi baiklah, jadi yang pertama kita akan melihat tentang unsur-unsur khurafat dalam Islam ini, di dalam silat ni, maafkan saya, unsur-unsur khurafat dalam silat ini. Yang pertama adalah memakai wafak dan azimat. Jadi kebiasaannya para pengamal silat ini, mereka akan memakai azimat. Mereka memakai azimat yang dibaca oleh Tok Bomo ataupun Tok Guru untuk mendapatkan ilmu kekebalan dan menjauhi bala, dan juga untuk mendapatkan, untuk memberi rasa gerun kepada musuh. Sebagai contoh, kalau saya berhadapan dengan musuh, so musuh tu, kalau saya pakai azimat ni, musuh tu rasa takut dengan saya, dia boleh lari kalau saya pakai azimat ni. Itu salah satu contohnya kenapa mereka memakai azimat ni. Jadi terdapat beberapa 3 pantang larang utama sekiranya kita memakai azimat atau wafak ini. Yang pertamanya adalah azimat ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam tandas. Kemudian yang kedua, tidak boleh makan makanan yang bercucuk. Sebagai contoh sate. Kalau macam saya pakai, saya tak boleh makan sate ayam, tak boleh makan sate ikan. Itu contohnya. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh untuk saya lalu di bawah ampaian. Jadi ketiga-tiga pantang larang ini perlu dipatuhi sekiranya kita memakai wafak atau azimat. Kalau sekarang kita langgar, mungkin azimat ni macam dah tak ada kesan, ataupun kehilang, ataupun mungkin seorang itu ditimpa bala dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mantra yang bercampur dengan Al-Quran. Kebiasaannya mantra-mantra ini, mereka membaca mantra-mantra ini untuk mendapatkan ilmu kekebalan juga. Mantra-mantra ini akan dibaca ketika bulan mengambang ataupun ketika bulan Muharram. Jadi mantra-mantra ini dibaca untuk mendapatkan ilmu kekebalan ataupun ilmu keberanian. Biasanya bahasa-bahasa yang mereka pakai ni dalam mantra ini, kebiasaannya bahasa Jawa, ataupun ada setengahnya bahasa yang tidak dapat difahami oleh kita, dan mereka bercampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh mantra ini adalah antara yang mereka gunakan. Sebagai contohnya, akulah harimau Allah yang memakai isim alam yang tunggal, yang tidak berlawanan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan diselangi dengan bahasa Jawa yang saya sendiri pun tak dapat nak baca dan tak dapat difahami. Jadi inilah yang kedua, mantra yang bercampur dengan Al-Quran ini membawa kepada unsur-unsur khurafat di dalam silat ini. Kemudian yang ketiga adalah membaca mantra ketika bertapa. Jadi seperti yang kita sedia maklum, jadi pengamal-pengamal ilmu silat ini, mereka membaca mantra. Maafkan saya, mereka sering bertapa. Ada bertapa yang betul. Sebagai contoh, mereka bertapa
Mereka bertapa dengan membaca-baca ayat-ayat suci Al-Quran dan zikir-zikir selama 3 hingga ke 7 hari malam, hingga 3 ke 7 malam di dalam hutan ataupun di sungai, di gunung-gunung, asalkan ada tempat yang berair. Itu menurut kepercayaan mereka lah. Kalau kita setakat membaca Al-Quran, mereka melakukan ibadah, tidak menjadi masalah. Tujuan bertapa nanti difahamkan adalah untuk menambahkan keberanian dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun ada segelintir pengamal ini, mereka bertapa dengan membaca mantra-mantra khas. Mantra-mantra khas ini dibaca untuk mendapatkan ilmu kebal. Sebagai contoh, tidak berasa sakit ketika dipukul ataupun tidak berdarah ketika diserang senjata. Jadi mereka membaca mantra ini untuk mendapatkan tujuan-tujuan yang tertentu, dan sekaligus untuk mendapatkan keberanian di dalam diri. Jadi yang terakhir sekali adalah mandi dengan mandian bunga yang dipercayai untuk membuang sial. Jadi kebiasaannya yang terakhir ni sekali, mandian ini biasanya akan dilakukan ketika seseorang itu baru saja menyertai silat. Sebagai contoh, saya baru mendaftar nak join silat gayung ini. Jadi sebelum saya nak memulakan latihan itu, saya dipaksa untuk mandi mandian bunga yang kononnya untuk membuang sial. Jadi sebagai contoh, sebelum saya masuk training tu, jadi apabila saya dah masuk di latihan itu, sial-sial saya ni kemudian telah dibuang. Itu menurut kepercayaan mereka. Ni sebenarnya amalan mandian bunga ini masih banyak yang muncul di Malaysia ni. Jadi daripada keempat unsur khurafat ini, Persekutuan Silat Kebangsaan, Pesaka, menyeru ahli-ahli mereka untuk meninggalkan perbuatan khurafat ini yang bertentangan dengan Islam, untuk membuang tanggapan negatif terhadap silat terhadap masyarakat. Seperti yang kita ketahui, zaman sekarang ini kebanyakan ibu bapa mereka tidak menghantar silat, tidak menghantar anak mereka untuk mendalami ilmu silat ini disebabkan pandangan-pandangan negatif inilah. Mereka lebih ibu bapa itu lebih gemar untuk menghantar anak mereka menyertai taekwondo, karate dan sebagainya atas sebab tanggapan negatif ini. Mereka takut kalau anak mereka ini melakukan amalan-amalan khurafat yang sekaligus menjatuhkan akidah. Jadi atas tanggapan ini, Pesaka menyeru pada ahli-ahlinya untuk tinggalkanlah perbuatan-perbuatan ini, dan sekaligus untuk memberi satu cerminan positif kembali kepada silat-silat ini. Namun daripada amalan-amalan yang telah saya sebutkan ini, terdapat beberapa amalan-amalan khas yang wujud dalam silat ini. Sebagai contoh, ada zikir-zikir yang dilakukan oleh ahli-ahli silat ini, dan juga terdapat satu amalan iaitu di mana pengamal silat ini perlu membaca sebanyak 70,000 surah Al-Ikhlas. Jadi ini adalah khas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini saya rasa tidak ada masalah kalau kita setakat membaca Qul Huwallah sebanyak 70,000, tidak masalah. Tujuannya adalah untuk menguatkan hati. Dikatakan adalah untuk menguatkan hati, untuk menambahkan keberanian dan sekaligus mendapatkan keberanian. Jadi itu adalah antara unsur-unsur khurafat di dalam silat dan beberapa amalan-amalan khas yang wujud di dalam silat yang tidak bertentangan dalam Islam. Sekian. Jadi baiklah, kita akan teruskan ke topik yang terakhir, iaitu mengenai fatwa-fatwa kebangsaan. Jadi setelah kami mengkaji, kami telah mencari di dalam laman-laman web fatwa. Sebagai contoh, laman web Mufti Wilayah Persekutuan dan juga JAKIM, e-portal JAKIM. Kami telah mencari dan setakat ini hanya ada satu saja fatwa-fatwa yang berkenaan dengan aktiviti khurafat dalam ilmu persilatan ini. Terdapat satu fatwa yang membicarakan mengenai yang dinamakan sebagai gerak silat ataupun lebih dikenali sebagai silat abjad. Fatwa ini telah dikeluarkan oleh Negeri Kedah yang bersidang pada 10 November 1976. Mereka menyatakan
Mesyuarat mendapati ianya adalah mengelirukan akidah Islam dan bercanggah dengan ajaran-ajaran dalam syariat Islam yang suci untuk memidahara kaum muslimin di negeri ini dari dirosakkan akidah mereka dan amalan-amalan mereka oleh ajaran-ajaran dan amalan-amalan yang ada di dalam risalah gerak kilat ini. Maka jawatan kuasa mencadangkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Kedah supaya diharamkan risalah itu dari tersebar, dari ditegah, dari diajar dan belajar dan beramal dengan ajaran-ajaran di dalamnya. Ini adalah petikan yang saya baca daripada Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah yang bersidang pada 10 November 1976. Hanya fatwa ini saja yang wujud di dalam secara rasmi di dalam portal-portal JAKIM dan sebagainya. Setelah kita berbincangan mengenai fatwa-fatwa, unsur-unsur khurafat, sejarah dan apakah itu khurafat dan sebagainya, maka kita dapat simpulkan bahawa terdapat ajaran-ajaran khurafat ini tidak terlalu banyak dalam silat ini. Jadi seharusnya kita sebagai seorang rakyat Malaysia perlu memetabatkan ilmu-ilmu silat ini. Sebenarnya sayang sekiranya ilmu silat ini semakin lama semakin pudar dalam kalangan masyarakat. Sebab dikatakan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dahulu, kesemua rakyat-rakyat mereka mempunyai kemahiran bersilat. Dan sekarang ini kita dapat lihat, kalau sekarang ini dalam satu keluarga belum tentu ada seorang yang mengamalkan ilmu persilatan ini. Jadi sewajarnya tanggapan-tanggapan negatif ini perlu kita bendung dan kita tangani bersama supaya silat ini kembali berkembang dan menerima satu pandangan positif dalam kalangan masyarakat, terutamanya ibu bapa, supaya ibu bapa menghantar anak mereka untuk menyertai silat ini. Jadi itu saja perbincangan kita pada kali ini mengenai silat. Kalau ada yang salah mungkin boleh betulkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.